Bismillah. Ada, jangan berkasa merempuh manusia. Labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, syarika lak, labbaik, wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pembasuhan sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rahsia pengurukan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Seronoknya, promosi Banglo ABS datang lagi. Menariknya kali ini, Banglo ABS datangkan kembali reka bentuk yang menjadi pilihan ramai. Banglo ABS juga memberi hadiah-hadiah berupa kelengkapan rumah yang pastinya menarik. Nak dapat kat mana lagi kalau bukan dengan Banglo ABS? Maklumat lanjut hubungi 011-1310-7086 atau 011-1311-3403 atau layari FB, YouTube, IG dan TikTok kami @BangloABS. Jom buat rumah dengan Banglo ABS. Banglo ABS indah, berbalon dan selesa. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkannya si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Apalah nilai RM750? Andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda. Mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban, ingat korban Yaman. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di YouTube Inspirasi Inforia Islami. Kita dah dekat nak masuk bulan haji ni. Ramai yang dah mula mencari-cari tempat untuk mendaftar korban, upah haji, upah umrah, buat fidyah dan sebagainya. Bukan saja upah haji yang dituntut, malah upah umrah juga tidak kurang pentingnya. Kami di Izi Kembara menguruskan upah umrah sepanjang tahun. Hanya RM550 saja. Apa lagi? Telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Apa tunggu lagi? Ayo!
Kembali bersama di IKIM Inspirasi Emporia Islami. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami dan Alhamdulillah kita kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen Pengembara Muslim dan insyaAllah bersama dengan tetamu kita dari Easy Kembara dan kita bersama dengan yang bagi Ustaz Azhar bin Datuk Abdul Syukur merupakan penasihat Easy Group dan juga bersama dengan saudara Akmal hari ini itu Ahmad Akmal bin Muhammad merupakan wakil dari Easy Kembara. Hari ini kita bertiga je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz dan juga Akmal. Hari ini kita episod yang terakhir sebelum kita pergi ke Turki. Jadi mungkin hari ini banyak juga yang kita nak kongsi dengan pendengar kita, terutamanya peserta yang mungkin sedang menonton di Facebook dan juga yang sedang mendengar di radio kita. Jadi silakan Ustaz dulu mungkin untuk kita bicarakan hari ini berkenaan dengan mungkin tips dan sebagainya ataupun checklist dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. DJ Bersinam, saudara Akmal dan kepada semua para pendengar IKIM yang berada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami selama ini ya. Kita dah ada 8 episod 8 minggu ya. Tiap malam Jumaat dan Sabtu kita bersama-sama dan malam ini malam terakhir kita bersiaran sebelum kita mengembara ke Turki kepada pendengar yang baru pertama ya. Tiba-tiba terdengar radio IKIM malam ni ya. InsyaAllah Pengembara Muslim adalah satu rancangan yang dianjurkan oleh IKIM dan ada dengan bersama beberapa pihak. Untuk kali ini kita ke Turki dan akan bergerak esok ya. Selama setengah 5 malam. Sebelum itu kita mewakili umat Islam di Malaysia lah, dan juga pada pendengar radio IKIM ni kita mengucapkan selamat menunaikan haji ya pada mereka yang sekarang ni dah penuh di tanah suci Mekah, Madinah dan DJ kita ya, DJ siapa? Di Paradi. Di Paradi yang berada di Lukman Hakim. Dua orang ya. Moga dapat haji yang mabrur dan dapat menjalankan tugas-tugas yang Allah. Okey, hari ini malam ini kalau nak ikut malam dah 5 Zulhijjah ya. Siang tadi 4 Zulhijjah. Tinggal 5 hari lagi kita nak menyambut Raya Korban. Dan kalau kita di Turki nanti kita akan sambut awal sehari. Jadi ya betul. Yang nak buat korban, yang nak bayar korban bersama IKIM ya. Yang nak bayar tu ini saya tak bersyukur ni. Kita simpan untuk waktu korban. Okey. Beberapa tips sebelum saya masuk terus ke pembincangan kita. Pertama sekali kepada tak kira lah sama ada bersama dengan kita ataupun nak keluar sebanyak kembara ni ya. Banyak kembara yang pihak-pihak lain yang buat ya. Termasuk kita juga ya Akmal selain daripada ini mana? Kita ada buat ke banyak negara lah. Di belah Asia Tenggara ni kebanyakan dia Indonesia, Thailand, Myanmar, belah-belah Korea, Jepun pun ada. Belah-belah Untuk kembara kali ni siapa mana kita pergi? Yang kembara kali ni? Yang mana ada lagi tinggal? Yang kembara kali ni. Okay. Sekarang ni yang masa ni kita buat kembara korban yang ke Turki yang kita tengah live ni. Okay, kita ada juga kembara ke Krabi, Thailand. Ada itu masih buka lagi ya? Masih available lagi. Boleh je untuk pendengar di luar sana yang macam last minute tu kan. Okey, yang berminat nak tanya lebih lanjut, okey boleh je hubungi Easy Kembara. Hubungi kami di talian 0361841542 ataupun boleh WhatsApp je kami di 0136739000. Okey, kita punya penyertaan ni pun tengok juga sebab bila waktu dah agak singkat ni kita tengok juga pada tiket flight dan juga pada kita punya pengurusan ground lah di sana. So kalau let's say lah macam kalau kita dah tutup tak ada masalah, kita boleh je buat, maksudnya selepas waktu korban ke kalau ada yang berminat nak ke Krabi ataupun ke mana-mana negara lah kita akan uruskan insyaAllah. Tinggal satu tu lagi ya? Tinggal satu tu je ke yang lagi yang masih ada kosong? Ya betul lah. Yes. Kita buat Ustaz. Ustaz sila. Jadi kita apa tadi untuk orang yang akan keluar ni ya.
Ni ramai NGO yang akan keluar untuk kepada korban ni. Ya. Kita nak bagi peringatan pertama yang kita pernah kena. Saya tak pernah kena lah. Tapi harap tidak kena ya. Pertama sekali, selain pada pasport kita yang biasanya yang ini travel agent yang akan uruskan. Pasport kita tu kena mati sebelum 6 bulan lagi ya. Maksudnya kalau dia pasport itu mati bulan 12 ni, dia tengok pasport dia bulan 12. Maksudnya dia mati je tu. Tapi 6 bulan sehingga tarik balik kan Ustaz? Ya, tarik balik. So itu satu. Ingat ya, 6 bulan sehingga tarik balik. Jadi pasport tu kalau dikata, dia tengok mati bulan 11. Kok tak ya tu. Kedua, yang pernah serta kita kena ya. Masa tu kami rasa nak ke Korea tak silap. Sampai kat immigration, tak lepas pasport dia. Pasal ada masalah cukai pendapatan. Dia tak banyak-banyak pun. Tak silap-silap 200-300 gitu aja. Tapi bila dia tak up to date, jadi sistem tu pasport kita akan lekat. Jadi tolong pastikan kalau boleh hari ini ataupun pagi esok sebelum kita pergi esok ya. Malam ni kita Akmal boleh beritahu ke pendengar luar sana, ke Presiden luar negeri tu, apa dia patut untuk cek dia punya cukai pendapatan. Kat mana dia nak cek? Untuk cek saya boleh ke LSDN LSDN kan, website LSDN. Ya. Satu lagi Ustaz, selain pada tu Ustaz ingat tak yang PTPTN juga, pinjaman? Ya, pinjaman. Biasanya betul lah. Biasanya dia kena check lah dengan kat website tu sendiri. Maksudnya kalau ada buat pinjaman PTPTN tu boleh je call terus lah, senang. Officer kan. Dia lagi senang cakap. Biasa kalau website ni kadang-kadang dia ni sikit. Sebab kita dah nak pergi dalam sehari 2 ni. So Jadi yang terpilih kalau ada masalah Ustaz, yang tempat-tempat lain yang Akmal sebut tadi tu harap-harap sempatlah Daniel. Ya, betul. Lepas tu ketiganya kita rasa My Sejahtera. My Sejahtera walaupun kita tak gunakan, tapi kalau kita ni elok up to date. Pasal saya bawa-bawa ni masa saya pergi Bangladesh, dekat airport tu bila nak check in tu, pegawai tu dia minta tengok kita punya My Sejahtera. Jadi benda tu kena update, kita tunjuk. Ialah mungkin boleh lepas tapi isu banyak lah. Leceh je. Ya, betul. Dia kena tahan ke. Maksudnya lancar tapi ambil masa pula kan dia. Itu dipanggil pun syarat sah sebelum keluar. Betul. Okey. Di luar pula nanti, pertamanya ialah macam kita tadi lah, siapa yang bawa. Seeloknya bawa sedikit duit lira ya sebelum kita tukar di sana. Pasal mungkin kat airport sana tu kita dah nak mula membeli ya. Nak beli air apa semua. Jadi ataupun nak beli kad, SIM card apa semua tu. Jadi sekurang-kurangnya tukar dalam RM200 ke duit lira supaya kita boleh terus guna. Selain dan kalau boleh, kalau lebih tu juga simpan dalam bentuk USD ataupun euro lah. Dan untuk kad bank ni satu lagi ya. Kad bank kita ni, kita boleh guna di luar negeri. Tapi sebelum guna, kita kena dipanggil apa ya, di on kan dia punya tu. Activate. Dia activate kan. Activate. Mana tahu. Dia activate kad itu, biasanya kalau saya keluar 4 hari, kita sebelum pergi kita activate kan, dan dia akan tempoh dalam 6 hari atau 7 hari lebih sikit lah. Jadi sepanjang di sana tu kita boleh gunakan kad kita. Kalau kad tu ada duit lah. Kalau tak ada duit, buat duit pun tak ada juga. Kad kredit saya tak tahu. Kad debit macam tu rasanya. Kad kredit mesti berubah tu. Kad kredit tak perlu pun. Biasa kad debit je. Kad yang nak cucuk ke ATM tu kan. Boleh lah kita activate kan. Macam kita nak ke Turki ni 25 sampai 3 Julai kan. 25 Jun sampai 3 Julai. Sama ada, dia biasa ada 2 cara. Sama ada kita pergi website terus, kita buat manual, ataupun boleh juga kita call kat pegawai bank tu. Maksud kita call, kita cakap saya nak activate kan selama 9 hari saya nak pergi ke Turki. So nanti bolehlah guna debit card tu. Kita boleh cucuk kat ATM di Turki tu, boleh keluarkan duit. Tapi dia sedikit charge lah itu, charge bank je, macam Max tu. Akmal. Ya. Akmal tak dekat kredit kot. Sebenarnya kat kredit pun,
kita boleh keluar cash di luar negeri. Ya, betul. Nah, nampak tak tu? Cuma Kena buat lah. okay. Kalau debit card, dia punya charge lebih murah daripada credit card. Tetapi debit card ni ada juga ATM yang tak boleh. Dia cuba ada beberapa juga yang dia tak boleh lepas. Dia tak authorize lah kan. Credit card ni insyaAllah boleh lah sebab dia bisa kan. Bisa Itu dah ada kekayaan. Tapi tak apa. Yang ada credit card tu debit card, pastikan activate macam Pastikan activate je. Dia ada satu lagi. Dipanggil apa? Kad personal. Itu dia jenis jumpa kawan dia. Itulah. Itulah tu. Baiklah, di sana juga ambil threshold kan saya galakkan dan itu ya saya dah sudah menjejaki hampir 40 buah negara pengalaman itu. Kita akan pergi 2 tempat, satu di Istanbul, satu di Bursa. Cuba kita tengok kalau boleh kita bawa satu beg pakaian kotor tu, beg pakaian yang keras yang bentuk kain. Dia macam ni. Seeloknya bila kita nak pergi setelah kita 2-3 hari di Istanbul, kemudian kita nak pergi ke Bursa, jadi pakaian yang kita pakai di Istanbul tu kita tinggalkan. Kita boleh cari tempat bertimbang situ ataupun sebaiknya kalau kita duit lebih kita hantar dobi. Betul. Hantar dobi, okey. Jadi bila kita tak banyak dah baju bawa ke Bursa. Ke Bursa. Balik Bursa tu, balik sebelum ke Istanbul, kita ambil pakaian tingkat kat dobi tadi tu. Dan kalau kita rajin, hak yang besar pula kita hantar pula ke dobi semula. Jadi bila kita balik nanti sebahagian dah bersih lah. Dan itu yang paling baik, bawa beg beg keras tu. Kemudian beg lembut. Bagasi tu yang lagi kan? Ya. Jadi maksudnya kalau kita beli barang nanti tak perlu tambah beg lah. So itu nasihat orang yang sentiasa shopping di luar negeri. Ataupun tak nak tambah beg pun boleh bawa beg besar ya Ustaz. Tak payahlah bawa beg yang kecil ataupun sederhana nanti terpaksa beranak susah pula kan tertinggal pula beg yang beranak tu. Saya petang tadi baru tukar duit untuk ada kawan yang minta tukar. Kita bukan duit, kawan kita punya. Lepas tu dah beli shopping, saya dah beli sambal apa semua. Kerana apa? Kerana di Turki dia orang tak ada chili sauce. Yang dia ada tomato sauce. Ya, tomato. Masak. Yelah, kita rasa 5 hari boleh bertahan. Tak apalah, sekejap makan sebelah. Tak ada. Dia jadi ketagih juga dalam dia tu. Dia jadi nak gerak lidah dan dia jadi apa? Jadi macam tak puas. Tak puas. So bawa lah yang plastik kalau ada chili sauce yang biasa kita dekat makanan segera tu. Ataupun pergi malam ni ataupun pagi esok pergi makanan segera tu, kutip dia punya chili sauce yang plastik tu. Beli satu minta 10. Ya. Tips untuk menjalankan itu mungkin selain daripada itu kita pun jadi tadi Ustaz dah sebut pasport dan tukar duit dan juga satu lagi mungkin kita boleh peringatkan juga Ustaz dan ubat bagi mereka yang mungkin kena bawa lah kalau ikut ubat tu kita dari izin kembara kita dah sediakan lah. Maksudnya setiap trip izin kembara ke mana sahaja kita dah sediakan kita punya peti tolongan cemas tu. So semua dah ada daripada ubat yang biasa kan ubat ya. Tapi kalau mereka yang ada sakit tu memang kena bawa ubat sendiri. Jangan betul. Harapkan memang kalau ikutkan bawa ubat setiap individu tu sebab setiap individu kan sometimes dia ada lain-lain dia punya ni kan apa preference dia punya saya ubat ni tapi kita ada sembahyang dia mungkin kemarin mungkin dia sedia bawa betul apa macam aspirin macam tu kan hanya sakit perut macam tu lah yang basic tapi kalau untuk kita ada penyakit ni pastikan bawa ubat kita ubat yang memang kena makan harian tu kan jangan ketinggal lah pula betul lah ada kena manis ke asma ke kan itu macam memang yang itu antara yang penting juga tu sebab nanti bila travel first kita akan mengalami macam perubahan cuaca lepas tu perubahan masa dia akan efek lah kita punya seluruh badan
So kita punya ubat tu sebenarnya sokongan untuk imunisasi badan lah kan. Bila kita ada perubahan tu, ada ubat kita tu bolehlah membantu macam melegakan sedikit kita punya badan tu. Lebih-lebih lagi untuk yang pelancong ataupun peserta yang pertama kali keluar negara. Memang sangat-sangat kena ambil berat lah untuk ubat ni, ataupun yang biasa dah konsum suplemen kan, memang suplemen. So jangan tertinggal lah, kena buat checklist begitulah tu. Memang kita pun dalam grup pun, kita ada WhatsApp grup biasa lah. Kita memang bagi peringatan lah kepada semua peserta. Kita memang ada sediakan ubat yang berapa. Lepas tu kita juga macam kita peringatkan, jangan lupa lah buat ubat-ubat yang memang yang personal punya, individu punya. Sebab kalau apa-apa sakit kat sana, ya betul kita boleh bawa ke klinik ataupun hospital, tapi ubat tu maybe saya tak kesan kan, tak biasa dengan ubat ni. Sebab memang pernah jadi juga isu macam tu. Tapi kalau kita tak nak sampai kita sakit, jadi kita pastikan buat ubat supaya kita tak rugilah. Kita pergi jalan ni, tiba-tiba kita pula jatuh sakit. Tapi kalau kena tu, macam mana kan? Cuba elakkan. Kalau kena tu, terpaksa duduk kat bilik. Tambahan lagi ya. Ini kita cerita persediaan ataupun keperluan semasa di luar ya. Bukan khusus untuk kita sahaja, untuk orang yang di luar sana. Khususnya kepada mereka yang kalau ketandas, dia tak selesa, dia tak reti kalau tak ada gayung, tak ada baldi, tak ada apa, tak ada hos, betul, tak ada paip. Ya, tak ada paip. Jadi saya syorkan dia kat luar sana, saya tak tahu mungkin kat Daiso ke ataupun bukan nak kempen pula kedai situ, semuanya tempat tu dia ada tahu. Dan saya sendiri ada baldi ataupun ada gayung yang boleh dipanggil, boleh dilepehkan. Jadi yang macam bertingkat tu Ustaz. Ya. So jadi bila pasal benda tu, dia akan mengganggu keselesaan kita pada orang yang tak biasa. Betul. Tak puas hidup dia. Betul. Jadi kita tak nak minum air banyak sebab takut kena ketandas. Mengganggu kesihatan. Jadi itu pun ada di luar sebenarnya. Baldi yang bertingkat tu boleh lepehkan ni ataupun gayung yang bertingkat. Malah kalau saya punya, tapi kita duduk hotel insyaAllah adalah pemasak air. Kalau saya pemasak air tingkat tu. Jadi uang banyak. Saya takkan bagi pilihan lah. Takkan bagi pilihan kawan lain. Boleh bagi pilihan kita bagi untuk kita kemudian kita yang kesuka pula. Cuma pengalaman kita berjalan, khususnya dengan Mas Sina ya. Confirm Mas Sina akan bawa striker. Itu kau yang boleh sewa kat Mas Sina striker. Kalau tak pegang waktu pula. Boleh. Jadi striker pun dia akan beli satu ruang beg. Tapi kita nak bergambar kan. Lagi-lagi perempuan Ustaz, tak boleh lah tudung. Tudung perempuan. Lelaki tak perlu gosok songkok. Jangan risau. Walaupun kita pakai t-shirt, tapi tetap kita nak gosok kan. Sebab dia bekas berlipat tu. Okey lagi. Ini lagi apa-apa ada tambah lagi tu setakat ni yang saya ingat di situ. Okey, tambahan juga macam kebiasaannya. Ini antara yang penting jugalah. Biasanya kita takaful ataupun insurans travel. Jadi banyak orang memang ambil enteng je macam biasalah. Kalau kita ke sana nanti, tak apa, takkan berlaku. Tapi kebanyakan dia memang dah kena tu biasalah dia menyesal kemudian hari. Tapi untuk izin kembara kita memang dah ambil satu takaful punya group lah insurans. So setiap trip memang kita dah includekan sekali. So untuk peserta-peserta yang letak trip dengan izin kembara tak ada masalah. Untuk nasihat ni kiranya untuk macam biasanya macam yang DIY kan, yang sendiri, yang nak bawa family tapi nak diorang punya trip sahaja, boleh juga, tak ada masalah. Tapi memang bagi saya lah, memang wajib lah ambil travel insurance ni. Sebab kalau kat luar negara kita tak tahu kos-kos pembiayaan dia punya klinik, hospital, and then memang kita tahu apabila terjadi automatik dia akan viral macam nak bawa balik dah kena check hospital, kena bayar contoh sekian 20-30 ribu. Kat situlah kiranya macam
insurans tu yang boleh cover kita. Itu memang penting lah, sebab memang banyak sangat dah berlaku. Bagi saya memang keluar negara, walaupun ke contohlah ke Singapura ke negara sebelah ke ataupun Thailand ke, sangat digalakkan. Walaupun dalam Malaysia pun kalau boleh ambil je, sebab dia harga dia dalam lebih kurang dalam RM15-20 je. Tapi dia boleh macam Akmal kata kan, perbelanjaan tu mahal. Even kita duduk di Malaysia pun mahal dia perubatan tu. Dan gila-gila lagi kita duduk di luar negara, kita adalah pendata asing. Pendata asing. Kita adalah warga asing. Dia jadi foreigner punya status kan. So kita punya kos medical tu pun semua meningkat. Sama. Sebenarnya penting tau, sebab benda ni berlaku pada saya masa saya pergi Kemboja. Berlaku pada kawan saya. Ustaz mungkin ingat dengan Akmal ya. Berlaku pada kawan kita, sahabat kita. Terpaksa dimasukkan ke hospital kerana sesak nafas dan sebagainya. Masa tu lah baru tahu bil tu tinggi. Tapi masa tu alhamdulillah lah, sebab kita Ustaz bawa kita atas atas tiket tetamu VIP, jadi kita pun tak dibayar. Tak pernah bayar. Tapi masa tu dah standby kredit kad tau, sebab kan yalah. tapi kan tak ada insurans tu. Untuk emergency tu memang yalah. Ya betul. Untuk insurans tu memang sangat-sangat digalakkan. Walaupun sahabat kita tu sebenarnya sihat walafiat, tak ada penyakit. Betul lah. Sebab kita pun tak tahu kan. Macam saya pun pernah juga tak sihat kat luar negara. So kita tak tahu macam apa akan terjadi kat masa hadapan, atau masa kita travel, ataupun berlaku kemalangan ke, kemalangan kecil ke kemalangan besar yang kita tak tahu. So kita perlu bersedia lah daripada insurans perjalanan tu. So ada banyak pilihan kat luar sana, boleh je pilih. Jadi siapa-siapa yang pergi travel pastikan tanya syarikat yang kita pergi tu ada tak insurans, itu penting. Betul. Kadang kita tak tanya, tak tahu pun tak ada pun. Itu bahaya. Juga. Pada saya orang Malaysia ni dia tidak prihatin sangat kalau dia nak keluar tu. Kalau dia nak ke mana-mana luar negeri, dia jumpa mana-mana travel, dia pun tak pastikan betul ke travel ni masih hidup kelesi dia lagi apa semua. Dia betul lah travel tu. Okey, memang ada perjalanan semua. Perjalanan tu mesin dah mati. Jadi betul lah, dia rasa dia buat betul lah, tapi seeloknya ambil sedikit usaha mengenali siapakah travel yang menguruskan kita pergi ya. Okey, bukan nak menguruskan kawan, tidak, tapi untuk pada siapa yang nak keluar tu, bukan kawan-kawan buat kerja tu berhati-hati sikit. Okey, apa ada tambah lagi? Kalau tak tambah ni, saya nak cerita tentang ni, tentang ini hijrah kita ni. Boleh Ustaz. Boleh. Mal ada tambahan Akmal? Saya tak ada. Rasanya yang kita awal tu memang dah semua yang penting lah tu. Pada Ustaz kan, Ustaz kata pasport, insurans, semua tu yang macam benda yang antara top priority lah. Kena kena check. Sebab benda tu yang membuatkan kita tak lepas lah. So rugilah sebab dah bayar semua kan. Betul. Ada setengah hotel dia tak bagi refund dah. Dia akan terus je, kalau 5 hari terus burn. Kat situ penting lah apa yang kita dah bagi tips dengan cara untuk travel untuk yang pertama kali ke ataupun yang berulang kali tapi masih macam tak tahu ke, macam kita dah cover lah dengan ubat-ubat tu yang penting lah, medical dengan insurans apa semua tu. Okey, sekarang ni pada saya dah pukul 9 lebih kan. Dan rombongan kita, trip kita yang ke Istanbul, Turki ni, maksudnya dalam 24 jam lagi, malam esok kita akan berjumpa di KLIA. InsyaAllah. Esok Sabtu malam Ahad, kita terbang Ahad pagi, pukul 2 pagi. Ahad pagi, betul. Itu ada nasihat pula untuk peserta, khusus untuk peserta kita pula. Itu memang ada tu. Dia kebiasaannya macam kita nak ke airport tu, memang kita cakap 3 jam sebelum. Tapi kita kena faham lah, nak sampai airport tu 3 jam sebelum tu adalah 3 jam sebelum berada di airport, bukan 3 jam sebelum tu bertolak ke airport. Sebab setiap orang tu, kita punya lokasi lain kan. Macam kalau yang duduk di macam di Selayang contohnya, Batu Cave ke, kita perjalanan kita dah tahu paling biasa pun 1 jam kalau ke KLIA tu. So daripada kita nak
Ya, nak persediaan tu memang kena tolak 4 jam sebelum sebenarnya waktu melepas. Sebab sampai je 3 jam sebelum tu adalah kaunter nak buka, and then untuk trip-trip besar macam kita kan, trip 20 orang, 30 orang, 40 orang, kita ada macam sesi briefing bersama macam pengenalan, macam kita punya tour leader, kita akan bagi-bagi sedikit macam makanan sebelum naik flight, kita akan baginya macam kita bagi dia punya lanyard, tag sebagai peserta. Itu pun lebih kurang akan mengambil masa dalam 30 minit hingga 1 jam. Sebab dalam masa sama tu pun tak semua pun sampai tepat pada waktu. Ramai-ramai tu kita tunggu. Tapi itulah untuk bagi kerjasama semua pihak, biasanya kita galakkanlah 4 jam sebelum tu bertolak dari rumah. Itu macam paling lewat lah. Dia macam tu. Maksudnya esok malam itu 11 ada di airport. Ya, pukul 10. Bukan, 10.40. Sebab kita berlepas 2.40, kita 1, 12, 11, 10.40 sekurang-kurangnya. Kalau pukul 10 itu lebih elok. Kan sampai kita minum kopi dulu. Nampak gambar. Ya. Dan kepada pendengar di luar sana, pengalaman kita macam tahun lepas bila kita pergi ke Kyrgyzstan, kita tahu ramai jemaah haji yang jenis standby. Dia kalau tiba dipanggil dia terus pergi. Itu tak apa, itu soal dia dapat kabar cerita kedua. Akan ramai kawan-kawan kita yang ada kat airport esok ya. Kalau tiba-tiba kenal Akmal ke, kenal Digi Masina ke, kita tunggu lah. Kita tembak esok di ikut lain ya. Ataupun pada pendengar luar sana yang duduk kat Sepang tu tiba nak jalan ke airport esok, tengok macam meriahnya orang nak pergi haji ya. Seronok. Betul. Pergi airport tu gang-gang buat semua sibuk situ. Gambar Vietnam. Okey, menyentuh pada yang sekarang ni, kita kata malam ni dah 5 Zulhijjah, tinggal 5 hari lagi untuk sambut hari yang kita kata hari kebesaran umat Islam, hari kesempurnaan agama kita. Macam mana yang disabdakan oleh yang difirman oleh Allah SWT pada Hajatul Wida ya, ayat terakhir yang Allah turunkan, ayat yang berbunyi dalam surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan juga nikmatku. Nikmat kita ni sebenarnya kena kira Allah baik. Inna a'tainakal kautsar. Allah bagi terlalu banyak nikmat di dunia ini. Dan ujung itu waraditu lakum Islam. Dan pada hari ini, pada hari Hajatul Wada, pada hari raya haji itu, aku redha Islam itu menjadi satu agama. Saya tengok ya, perjuangan untuk menegakkan Islam ni sebenarnya kesempurnaan Islam. Macam Rasulullah beritahu para nabi, dia macam batu-batu dalam satu bangunan, dan Rasulullah adalah batu yang terakhir untuk menyempurnakan bangunan itu. Begitu juga Islam ya, bila dibawa oleh bermula sejak Nabi Adam, sampailah Nabi sebelum Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semuanya sebenarnya membawa akidah yang satu, membawa agama Islam. Mungkin syariat itu berbeza sedikit, tetapi hujungnya itu adalah Islam. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang menyempurnakan agama Islam itu, dan kesempurnaan agama Islam itu Allah beritahu berlaku pada hari raya haji. Jadi ini kita tinggal 5 hari lagi ni. Macam kita nak sambut hari jadi orang yang kita sayang, nak sambut hari jadi isteri kita, nak sambut hari jadi anak kita buat persediaan. Nak beli belon letak kat rumah, nak buat majlis, nak jemput orang tu, jemput orang ni, nak pilih makanan apa ya. Budak kita umur setahun dia tak faham bercakap bertarti. Beria nak buat hari jadi dia, hari kesempurnaan dia lahir. Budak tu 2 tahun baru pandai berjalan sikit apa semua, pun kita buat. Sampailah ayah kita umur dah 90, 92, 93 yang cakap entah apa nak lepas lagi. Sampai hari jadi, bukan hari jadi dia pun. Mana kita tahu hari jadi dia, ikut hari daftar dia tadi, kena tipu semua orang. Ingat kita kan, IC ayah kita tu, dia daftar tu setelah 2-3 tahun dia lahir, dia pun tak ingat bila dia lebih. Tapi bila masa tu keadaan buat pendaftaran tu Pak IC,
haji, dia pun daftar. Ikut suka dia lah, bukan hari lahir dia pun. Kita sambut juga. Sambut hari lahir ibu, sambut hari kesempurnaan dia sebagai seorang manusia. Kita sambut dia. Jadi begitu Hari Raya Haji. Hari Raya Haji ini hari di mana Allah mengiktiraf Islam itu satu agama. Allah lengkapkan Islam. Lengkapnya Islam itu jatuh pada Hari Raya Haji. Yang setiap tahun dia buat sambutan Raya Haji. Sambutan Raya Haji yang di antaranya manusia pergi ke rumah Allah. Dia lebih kurang macam kita lah kan. Bila kita buat hari jadi kita, hari kesempurnaan diri kita, orang pun datang ke rumah kita. Atau kita buat ke ofis, orang datang ke ofis. Tak kira lah. Itu sambutan, itu fitrah manusia. Dan satu lagi, dia kata, bila kita berjalan di waktu Raya Haji ni, itu special ni. Bila Raya Puasa, orang berebut-rebut nak balik kampung. Jalan je balik kampung, nostalgia. Fitrah dia balik kembali kepada fitrah. Dia nak balik kepada fitrah dia di kampung dia, di lahir, tempat lahir dia. Dan bila Raya Haji, orang tak ada kampung. Orang tak ada kampung. Dia seronok negara dia, Kuala Lumpur tu duduk main kat Kuala Lumpur je. Tapi sebenarnya, fitrah pada Raya Haji itu ialah bermusafir. Orang pergi Mekah ya, transit kat Turki baliknya, transit dekat mana lah. Tapi hari Raya Haji itu hari untuk kita bermusafir. Kita tak dapat pergi Mekah. Ini yang kita buat ni, kita pergi ke Turki. Ataupun kita pergi ke tempat-tempat lain. Kita melawat saudara-saudara kita yang di luar sana. Kalau kita ke Mekah pun, kita melawat juga saudara-saudara kita yang di luar negeri. Cuma bila kita pergi Turki, kita jumpa orang Turki je lah. Jadi, itu satu. Kedua, ialah apa kita kata, bila kita sambut kesempurnaan Islam itu, kalau seseorang itu, bila dia sambut hari jadi dia, harta ayah kita yang dah tua pun, mak kita dah tua pun, kita akan beli, kalau orang tua biasanya kita belikan dia pelakon, tahu dia, kita belikan kain baju, tak kira lah sesuai orang tua. Kalau budak-budak kita belikan mainan. Maksudnya kita belikan hadiah untuk diorang sesuai dengan diorang. Kalau kita belikan seorang budak kecil kain pelikat, tak cerdik kita. Kita belikan Akmal toy yang toy jadi Lato-lato. jadi apa main budak kecil tak sesuai. Walaupun itu hadiah tapi tak sesuai. Kita belikan ayah kita umur 10 tahun satu motor besar mengangkat kepala kau kan aku dia. Jadi betul kita meraihkan dia, tapi kita kena bagi hadiah apa yang dia suka. Okay. Apa yang hadiah yang Allah suka masa Hari Raya Haji untuk meraihkan kesempurnaan agama Islam. Dalam satu hadis, saya terlupa dia punya matanya, tiada satu amalan yang Allah cukup suka pada Hari Raya Haji melainkan menumpahkan darah haiwan ternakan. Jadi benda yang Allah suka, amalan yang Allah suka yang kita patut buat masa Raya Haji ialah menyembelih korban. Itu nak kena faham ya. Selain daripada kita mengerjakan haji, yang tak dapat kerjakan haji, kita kena bagi hadiah tanda kasih kita kerana nak sambut kesempurnaan agama Islam, kerana sayang kita pada agama Islam, ialah menumpahkan darah, menyembelih haiwan ternakan. Itu yang Allah maksud. Dia macam kami tahun lepas Kyrgyzstan, sekali saya pergi ke Kyrgyzstan dengan Akmal, kita nak buat korban kat sana, kita nak buat hebat aku tanya tempat kuda siap dah cat dah kuda tu, kita punya korban tiba dia sudah tak sah kuda buat korban. Pada kita suka tapi tidak ikut syariat Islam, tidak kena. Jadi bila kita nak buat pengorbanan, nak buat hadiah tanda kita kasih kita kepada agama kita, amalan yang Allah paling suka ialah sembelihan korban. Itu satu. Kedua, kenapa dibuat sembelihan haiwan ternakan? Kenapa kalau hebat sangat buat sembelih lah rimau tu, cuma tangkap rimau. Oh lah hebat kita. Korban. Tak rimau tu korban, kita je korban. Tidak begitu. Ya, itu hebatnya agama Islam ya. Apa yang kita beri pada agama kita sebenarnya ia kembali kepada umat. Bila kita sembelih lembu itu, sembelih
sembelih kambing, manusia makan lembu, manusia makan. Itu yang akhirnya digalakkan 1/3 dibagi pada orang miskin, 1/3 pada jiran-jiran, macam tu 1/4 pada kita. Jadi betul sembelihan itu untuk Allah SWT, tetapi hasilnya kembali kepada umat kita, pada hamba-hamba Allah. Balik kepada kita kata tadi, kita nak bagi hadiah yang menggembirakan orang kerana menyambut hari kesempurnaan umur dia. Orang Indonesia kata hari puja umur. Dari Bagi hadiah yang okey, kita suka cantik dekat macam saya suka main Lego ya, Star Wars. Itu saya punya minat saya. Saya bagi pada ayah saya. Balik macam tadi lah. Tak ada faedah ke dia? Mata dia pun tak pernah nampak dah. Nak usia dah orang. Jadi tak ada faedah situ ya. Jadi bila kita nak buat satu yang bagi kita kata Allah paling suka, itu 9 hari terdekat. Kerana itu kita galakkan kepada pendengar di luar sana. Ya betul, kita semayang setiap hari. Khususnya pada pendengar IKIM ya, pendengar IKIM, kita akui pendengar IKIM ni semuanya orang baik. Orang jahat tak dengar IKIM ya. Dia jahat pun dia baik, dia dengar IKIM. Semayang kita puasa genap sebulan penuh Ramadan, kita puasa sunat Isnin Khamis, kita solat tahajud, kita rasa kita dah okeylah, tanda sayang kita pada agama kita. Kenapa kita perlu berkorban lagi? Dia kaedah dia begini, kita sayang pada anak kita belikan dia baju, kita belikan dia mainan, kita belikan dia makanan. Tanggungjawab kita bawa dia berjalan. Tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu kepada anak itu sempurna, lengkap sepanjang tahun. Dia sampai hari jadi, dia ada satu lagi. Kalau tak bagi hadiah hari jadi tu, dia ada rasa, anak tu akan rasa macam tu lah. Dia rasa ayah pun tak sayang aku. tak sayang. Jadi begitu ya, dengan agama kita. Ini bukan kita rasa sayang ke tidak. Betul kita dah tunaikan segala hak-hak kita sebagai seorang Islam. Jadi sampai raya haji, Allah dah sebut, ini hari kesempurnaan agama Islam. Hari kesempurnaan agama, kita sayang ke agama kita. Tambahan untuk segala apa yang kita buat ialah berkorban. Kita buat satu hadiah kita untuk tunjuk kasih kita pada agama kita. Allah bagi peluang. Allah tahu hamba-hamba dia ni bukan semua yang kaya. Semua kaya. Kalau kaya mampu buat 10 ekor lembu, buat 10 ekor lembu. Kalau seekor lembu. Tak dapat, buat seekor kambing kecil sikit. Tak dapat, lembu tu kita kerat 7 ya. Dan tolong, saya nak pesan. Tolong pesan kepada kawan-kawan. Kadang-kadang tu kita rasa sedih ya. Saya minta maaf lah. Politik itu. Orang politik nak bagi lembu pada dia punya kawasan ni, itu bagi lah. Tetapi kita sendiri sebagai penduduk di situ, kita tak dapat pahala dan mengharapkan daging lembu daripada wakil rakyat kita. Seronok wakil rakyat bagi kita 3 ekor lembu untuk kawasan kita. Korang tak dapat pahala. Itu bukan tanda kasih sayang kita pada agama kita. Kita sembelih lembu tu seronok, lapar lembu. Bukan kita punya korban. Tak ada. So kita pesan kepada kawan-kawan kita, wakil rakyat nak bagi tu hak dia, suka tidak lah. Kerajaan negeri nak bagi suka tidak. Kita punya parti nak bagi pada pengikut dia, bagi tak mahal. Tapi untuk diri kita sendiri yang kita mengaku kita agama Islam, buat korban yang terbaik. Saya rasa lah masa 5 hari ini dah banyak tempat yang dah tutup ya, kota masjid tu dah tutup. Betul. Daripada tak seelok-eloknya buat tempat sendiri lah. Buat tempat sendiri, kalau sempat lagi bila buat tempat sendiri beli. Kalau tak sempat, carilah mana-mana tempat. IKIM ada buat kan? Boleh call IKIM saya penumbur dia untuk buat korban bersama dengan IKIM. Okey. IKIM buat program dengan Izi Korban. Kami Izi Kemala Izi Korban satu grup ya. Boleh hubungi kita juga. Nak tahu kalau saya tak nak sebut nombor tak adil saya rasa. Boleh telefon dia Izi Kemala, tanya. Kalau nak buat dengan IKIM, Izi Kemala berlaku amanah ya. Sandungkan ke IKIM. Nak buat Izi Korban. Izi Korban. Kalau nak buat dia kata pasal Izi Korban boleh kerjasama dengan Maybank. Bagi link Maybank. Sebab dengan Maybank ada diskaun. Dengan kami tak ada diskaun. Ya, ya itu dia point dia begini. Ya. Banyak saluran ni. Banyak saluran. Tiga. Kalau kita terlepas sebagai hadiah
pada isteri kita ataupun anak kita yang kita sayang pada hari jadi dia kenang tu bukan sehari dua, 5 bulan kau tak bagi, kau tak esok. Kena elok bertahun Ustaz. Dia jadi yang mas kena ni. Mungkin Ustaz sampai tapan. Hari jadi umur aku yang 25 dia tak bagi hadiah. Dia ingat macam tu. Jadi kita ni kita sayang agama kita kata. Betul. Kita nak tunjukkan kepada Allah. Kita hari ni orang agama lain guna kalimah Allah tu kita marah. Ya. Tak apa, nak marah lah. Tapi hari ini Allah minta. Hari ini tanda sayang. Kalau betul-betul kamu sayang pada agama kamu, kalau betul kamu sayang pada Allah itu, kamu sayang pada Rasul itu, tandanya. Tak buat, tak berdosa. Tak buat, tak samalah. Kita tak bagi hadiah pada isteri kita. Siapa kata berdosa itu, bid'ah namanya. Tak berdosa tak bagi hadiah pada isteri kita pada hari jadi dia. Tak berdosa tak bagi hadiah kepada anak kita pada hari jadi dia. Tak berdosa tak bagi hadiah kepada bos kita pada hari jadi dia. Tapi kau ingat dah tak berdosa pun tak apalah, aku ingat kau orang. Jadi kerana itu dalam satu hadis lain Rasulullah berkata, jangan dekati masjidku kalau tak buat korban kepada orang yang mampu pun. Orang yang mampu. Kemampuan itu ialah sekarang ni kita kata kalau dalam 300 tu tak ada semua tak mampu ya. Ya, betul. Jadi macam tadilah. Kau jangan balik rumah lah kalau kau tak bagi hadiah ke aku. Soalan begitu. Kau kata jangan dekati masjidku kalau tak buat korban. Soalan macam tu. Tak berdosa. Tak payah pergi masjid je. Tapi maksudnya orang tak kenal kat kita lah. Dan kita kata, dan selalu saya sebut, ini peluang kita. Tahun depan tak tentu lagi. Tahun lepas bukan tahun lepas rasanya bertahun-tahun kita terlepas buat korban. Yang pernah buat sekali, bila tak pernah buat sekali dulu. Ingat-ingat lupa dia. Tapi, jadi, bila dah dengar ni, tahu, bagi tahu ke kawan, beritahu, saya peluang ni bukan senang ya. Dan kita berdoa. Ini satu lagi. Kita berdoa, bila kita bagi hadiah pada isteri kita, kita bagi hadiah pada anak kita, kita harapkan kasih sayang dia. Kita harap dia dengar cakap kita. Hari-hari bebel kat kita ni. Kita bagi hadiah sekejap sikit. Gitu lah. Harapan bila kita bagi hadiah kepada seorang, kita ada satu harapan. Begitu juga bila kita bawa korban, kita harap Allah terima amalan kita. Kita minta macam-macam tu. Pada 3 hari, 4 hari tu, kan disunatkan kita bertakbir. Allah Akbar Allah. Sepanjang 4 hari tu, kita membesarkan Allah. Kalau raya haji, sekejap je. Kalau raya puasa, sekejap je. Daripada lepas maghrib sampai solat raya. Sampai solat raya. Solat raya. Tak takbir. Tapi raya haji ni, 4 hari kita bertakbir, membesarkan Allah. Waktu-waktu inilah kita berdoa, ya Allah, inilah korbanku untukmu. Dan kita ada banyak hajat. Hajat, nak berjaya dalam hidup, hajat nak tambah harta, hajat bagi zuriat yang soleh. Dan itu yang kita beritahu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam nak tunjuk dia gelaran Nabi Ibrahim tu Khalilullah, kekasih Allah. Yang kita katalah kita mendakwa kekasih agama kita. Nabi Ibrahim diuji untuk mendapat pangkat Khalilullah tu sampai di arah menyembelih anaknya. Dan akhirnya anaknya itu ditukarkan menjadi, bukan anak tu ditukar jadi kibas. Pengorban itu ditukar. Betul. Tempat anak tu ditukar. Diganti kan. Diganti setelah anak tu. Setelah Nabi itu sembelih. Dia sembelih betul anak dia. Abi jid, kata Nabi Ismail. Semua yang Abi. Tumpul ke pisau ni. Sembelih betul. Memang taklut. Orang Melayu kata taklut ya. Betul lah. Taklut ya. Jadi setelah itu baru Allah gantikan, tukarkan dengan kibas. Hari ini Allah minta kita sembelih kibas, sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih unta. Kita doalah, ya Allah, gantikanlah ni korban tahun ni dengan zuriat yang soleh. Itu sebaik-baik harta. Kita ada banyaklah harta pun. Dia bertahu dari mana kita beralih dadah. Rasa hidup kita macam kecewa sangat ya. Anak kita jadi orang yang jahat. Betul. Ya. Jadi LGBT Allah banyak tu Ustaz. Ya. Kita doa, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh sebagaimana yang memberi Nabi Ibrahim itu anak yang soleh.
sembelih anak yang soleh itu diganti dengan kibas. Itu sembelih kibas, sembelih kambing. Di luar sana atuk-atuk yang tengok cucu-cucunya nakal sangat. Mak ayah tengok anak-anaknya degil. Degil tak dengar cakap orang apa semua. Kalau dapat macam anak, macam Akmal tak apa. Jadi kita tengok kolok je. Tunjuk macam mana tahun ni kita niat, kita buat korban. Kalau tak mampu seekor kambing, buat satu bahagian lembu. Kalau boleh buat seekor lembu. Kalau anak tu dah memang kata tu dah ke hati payah ni, kita buat sungguh-sungguh, ya Allah ya Tuhanku. Ini korban. Dan kita buat awal-awal. Kerana nak beritahu hebatnya sembelihan korban ini, sebelum ia disembelih lagi, niat dan pahala itu dah sampai kepada Allah. Hari ini kita daftar. Kita buat seekor lembu. Aku nak buat seekor lembu. Kerana aku nak doa supaya anak jadi anak yang soleh. Kita daftar tu, dan niat tu, amalan itu telah diterima oleh Allah. Okey? Dan kerana itu, haram hukumnya, bila kita dah keluarkan duit, buat korban, tiba-tiba, tak jadilah dia. Kita nak ambil balik duit tu. Haram hukum. Dia sumpah macam ni je. Sumpah dia kata, kita dah habis hadiah ya. Akmal ni nak bundik Maslina. Akmal beli dah jadi Maslina. Dah lepas 8 bulan. Dah lepas. Alhamdulillah. Dah pulang. Tiba-tiba dia beli dah 18 bulan 1 dia beli siap dah. Bungkus untuk apa? Nak bagi Maslina. Biji Maslina. Tiba-tiba 10 bulan 3 ada 8 hari lagi. Jadilah nak ambil balik hadiah tu. Jahat tak kamu tu. Mereka ada. Bukan buruk siku tu habis satu badan semua buruk. Bukan sekat siku buruk. Jadi begitu ya. Ya, jadi dengan Allah, dengan agama kita lagi luar biasa. Walaupun benda tu hukum sunat muakkadah. Once kita dah niat, telah keluarkan duit itu haram kita gunakan untuk tempat lain. Kena buat untuk korban. Nak cerita besarnya ibadah korban ni. Kita ni kalau pergi haji, duit dah sediakan untuk pergi haji. Tiba-tiba tak dapat pergi. Ramai yang keluar tempat lain. Dia pergi ambil duit tu, dia haji saya ke lain. Iyalah tu. Aku dapat janji tahun ni tak apa. Keluarkan duit tak apa, kita pergi mana? Tak berdosa. Tak nampak tau. Tapi bila dengan korban, once kita dah niat, kerana ini hadiah kita, tanda kasih kita kepada agama kita. Jadi okey, panjang apa cerita kita buat korban ni. Tapi 5 hari lagi. Peluang saya nak bagi kesedaran kepada diri kita. Saya dah ni ya. Saya dah hadiah daftar untuk korban saya. Dan juga kita akan buat di Turki. Di Turki ya, insyaAllah. Jadi di luar sana tu masih ada masa 5 hari ni untuk buat pendaftaran korban. Ataupun kalau rajin pergi beli sendiri, tak kira. Saya rasa masih banyak lagi lembu-lembu kat kami luar sana yang disediakan untuk korban kita. Okey. Okay, kita tinggal 2 minit lagi. Mungkin Akmal ataupun Ustaz. Akmal mungkin nak bagi nombor telefon. Mungkin ada yang nak tanyakan pasal korban. Okey. Kita untuk trik kepada korban ni pun kita memang itulah kita punya aktiviti istimewa lah, nak katakan setiap tahun. Kepada korban kita ni, okey, kita akan masa raya haji ni akan dapat biasalah yang pertama adalah solat sunat raya. Itu pengalaman yang hanya setahun sekali lah yang boleh kita rasai di luar negara, dan juga dapat kita tengok macam mana aktiviti sembelihan korban tu dilakukan di negara-negara yang kita pergi. So macam untuk tahun ni kita bawa peserta kita ke Turki dan juga ada 5 negara yang lain. Tapi kat situlah adalah peluang untuk, maksudnya kalau peserta tu nak tengok dia punya sembelihan korban di luar negara, okey, bolehlah sertai trip kepada korban kita. Untuk tahun ni maybe dah macam kita dah tutup, tapi kita akan buka juga untuk tahun depan. Okey, and then selain daripada tu, trip-trip negara lain pun kita ada juga. Okey, kat situ nanti boleh je macam nak tanya kan, nak tanya saya nak pergi negara ni berapa orang, saya nak pergi negara mana-mana ke, boleh je hubungi Easy Kemara di talian 03-6184-1542 ataupun WhatsApp je kami di 013-673-9000 013-673-9000. Yang duduk berdekatan Gombak ni, Batu Akif ni, jemput-jemputlah hadir ke pejabat kami. Okey, esok kita buka, hari Sabtu kita buka daripada jam 9 pagi sampai 1 petang biasanya. Untuk hari biasa, Isnin sampai Jumaat, kita beroperasi daripada jam 9 pagi sampai 5 petang.
Okey, itulah je perkongsian daripada saya, daripada tips-tips, sedikit tips and then Ustaz Zahar. And so ada juga lagi satu tips sebenarnya saya nak cakap je. Satu tips ni adalah kita jangan lalu, kita kena bawa apa punya adapter. Sebab kita biasa nanti sehari jalan dah habis bateri kan. Nak charge pula takut pula ni tak sama dengan Malaysia ni Europe punya style. Itu penting sebenarnya sebab kita betul. Kita kalau dah ada tu bawa lah sebab rugilah kalau pergi sana nanti nak beli adapter saja dah berapa pula harga lira dia. So rugilah yang tu kan. Tu antara tips lah terakhir lah kira-kira saya. Okey Ustaz, mungkin ada. Ya, terima kasih semua. Terima kasih kepada IKIM kerana memberi peluang kepada kami dah 8 minggu kita bersama, dan kepada pendengar luar sana yang masih teringin boleh datang ke Pejabat Izin Kemara dan sebelahnya ada Pejabat Izin Korban. Malah pada hari pertama ini satu-satunya tempat yang menyambut Raya Korban. Hebatnya Izin Korban disambut Hari Raya Korban ada jamuan. Pada pagi raya tu lepas Hari Raya pergi Pejabat Izin Korban ada jamuan boleh makan. Kita buat waktu buka di Pejabat Izin Korban, ada kemah kat luar semua, dan kalau masa tu pun teringin nak buat sendiri boleh buat lagi waktu korban, tapi saya buat awal lah supaya tidak Terima kasih banyak pada Ustaz, pada Akmal bersama kita pada hari ini, dan juga kepada peserta. Jangan lupa kita akan berjumpa di KLIA pada selewat-lewat je jam 10.40 malam. Pada hari malam ni lah. Malam esok, sorry. Malam esok. Malam ni pula. Okey, jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa pada hari esok. Jadi terima kasih, dan kita akan kembali pada masa akan datang pula Ustaz dan juga Akmal dan juga Izin Kemara. Terima kasih banyak untuk Kemara Korban ke Turki ni. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada anda, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Semua orang dah tahu dah, sebaik-baik pelaksanaan korban adalah di tempat sendiri. Tetapi kalau tak sempat, boleh serta kembara korban bersama isi kembara untuk saksikan sendiri korban kita. Sesuailah untuk keluarga yang nak bawa anak-anak berjalan dan rasa pengalaman beraya di luar negara. 5 negara pilihan tahun ini, iaitu di Turki, Kemboja, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Potongan sehingga RM2,000 untuk pendaftaran awal saja. Telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000. Telefon saja di talian 013-673-9000. Pergi ke laut menangkap ikan. Pulangnya awal sebelum senja. Kalau tuan-tuan nak buat korban, apa lagi? Isi kemara kan ada. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Izin Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera penyertaan adalah terhad. Lapar dan dahaga pada bulan Ramadan merupakan cabaran yang besar buat kita semua. Ia menjadikan kita berkeinginan terhadap pelbagai juadah berbuka. Dalam keluarga yang besar, permintaan anak-anak terhadap juadah berbuka yang pelbagai dan berbeza-beza antara satu sama lain menjadi cabaran kepada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa menyediakan makanan mengikut kehendak yang berbeza ini, kemungkinan besar
pembaziran makanan akan terjadi. Menggilirkan kehendak anak-anak dalam penyediaan juadah berbuka adalah salah satu tips bagi untuk mengelakkan pembaziran makanan. Pada masa yang sama, ia boleh melatih anak-anak kita bersabar menunggu giliran masing-masing. Semoga kita sama-sama amalkan. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya diikin